Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Puan Dr. Hanita Hanim binti Ismail, yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Saya Abdul Aziz bin Ahmad. So hari ini kami akan membuat pembentangan berkenaan dengan mini projek di bawah kursus sekolah dan masyarakat, dan mini projek kami adalah program motivasi kecermelangan pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang. Yang pertama Wan Aiman, yang kedua Ahmad Amirul Hakim, yang ketiga Muhammad Izzuddin, yang keempat Muhammad Afif Aiman, yang kelima Abdul Aziz iaitu saya, dan yang keenam Muhammad Izzat. Seterusnya kita ke butiran mengenai program yang telah kami anjurkan. Program ini adalah anjuran pelajar Fakulti Pendidikan UKM iaitu kami bersama dengan Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia iaitu Haluan dan jalinan bersama Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Bandar Rincing. Sekarang kita ke pengenalan. Okey. Dalam usaha untuk mencapai kejayaan, terlalu banyak cabaran serta dugaan yang terpaksa ditempuhi. Perkara ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang memberi tumpuan dan usaha terhadap pembentukan serta perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Justru kami sebagai pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan usaha sama Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Bandar Rincing dan Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan telah mengambil langkah proaktif bagi menjayakan program ini. Program ini bertujuan untuk memberi suntikan semangat dan secara tidak langsung memberi kesedaran kepada pelajar mengenai tanggungjawab kendiri dalam mencapai kecermelangan. Seterusnya, objektif program yang kami anjurkan. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi diri dalam kalangan pelajar. Yang kedua, untuk meningkatkan kesedaran dalaman pelajar terhadap akademik. Yang ketiga, memberi kesedaran kepada pelajar tentang peranan dan tanggungjawab mereka untuk mencapai kecermelangan. Dan yang terakhir sekali, membimbing pelajar dalam menentukan gaya pembelajaran kendiri yang sesuai berdasarkan kebolehan diri. Okay, baik. Hasil refleksi daripada program ini adalah terdapat beberapa kekuatan yang telah dikenal pasti. Antaranya yang pertama adalah hubungan kerjasama. Di pihak pentadbir sekolah telah sanggup menerima kehadiran kami dengan kerjasama Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan untuk menganjurkan program tersebut. Jadi unit bimbingan dan kaunseling UBK banyak membantu dan memberi sokongan. Selain itu juga guru-guru di sekolah ini juga merupakan kekuatan yang nyata kerana turut bersama-sama turun padang dalam menjayakan program. Dari pihak Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan yang diwakili oleh Encik Muhammad Nasri bin Muhammad Azim merupakan kekuatan sebenar bagi program ini. Tanpa kehadiran dan kerjasama beliau, program ini mungkin tidak dapat dijayakan. Okay, seterusnya, kekuatan program yang dikenal pasti adalah sokongan daripada pihak sekolah bagi melaksanakan program tersebut. Sokongan yang baik telah diberikan oleh Puan Nur Izzah binti Ibrahim, guru penolong kanan pentadbiran, mengenai kefahaman untuk beberapa prosedur sebelum melaksanakan sesebuah program di sekolah. Jadi guru besar SK Bandar Rincing, Puan Nuridah binti Abdul Aziz, yang sentiasa menyokong usaha kami ini. Guru besar telah menyediakan sijil penghargaan kepada penceramah dan kami sebagai penganjur bersama program turut menerima sijil penghargaan. Semangat yang ditonjolkan serta kerjasama yang baik antara pelajar dalam menjayakan program ini tidak boleh dinafikan lagi. Baik, terdapat beberapa kelemahan program yang dapat kami senaraikan. Antara kelemahannya ialah penglibatan murid,
Program yang dilaksanakan ini tidak melibatkan semua murid tahun 6 dan hanya melibatkan 3 buah kelas sahaja. Yang kedua ialah perubahan tempat pelaksanaan, iaitu tempat yang sepatutnya dijadualkan berlangsung di Dewan Sekolah yang terpaksa ditukar ke perpustakaan atas sebab pertindihan program. Yang ketiga ialah tempoh masa yang telah diperuntukkan. Program yang sepatutnya bermula seawal jam 7.30 pagi terpaksa dianjakkan ke pukul 8.30 pagi atas masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Yang terakhir ialah tahap keselesaan murid yang terpaksa duduk di lantai selama 2 jam. Hal ini menyebabkan murid hilang fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Aiman. Jadi untuk cadangan penambahbaikan program, tempat pelaksanaan program sepatutnya dilakukan di tempat yang sesuai seperti Dewan Sekolah untuk keselesaan semua pihak. Pada program kami yang lepas, kami tidak dapat melakukan program di Dewan Sekolah kerana ada aktiviti lain. Jadi program dilakukan di pusat sumber. Ia memberi kurang keselesaan untuk semua pihak. Yang kedua ialah peruntukan masa kepada penceramah mungkin boleh dipertingkatkan lagi agar lebih banyak aktiviti pengesian dan latihan dalam kumpulan dapat dilaksanakan. Pada program kami yang lepas, peruntukan masa kepada penceramah hanya 2 jam, jadi kami tidak dapat membuat lebih banyak aktiviti untuk murid. Kemudian yang terakhir ialah cara untuk mengatasi masalah keselesaan murid adalah dengan menyediakan kerusi. Keselesaan murid juga perlu diambil kira kerana perkara ini amat penting dalam memastikan murid duduk dalam keadaan bersedia, fokus dan dapat menumpukan sepenuh perhatian dengan lebih baik. Jadi untuk program kami yang mana program dilakukan di pusat sumber, murid hanya duduk di lantai oleh kerana kuantiti kursi yang terhad. Jadi ini memberi kurang keselesaan kepada murid untuk fokus dalam mendengar ceramah. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulan, secara keseluruhannya, program motivasi kecemerlangan pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Bandar Rincing ini berjaya dilaksanakan dengan jayanya. Pelbagai ilmu pengetahuan baru telah berjaya kami perolehi sepanjang pelaksanaan program ini. Kami berharap agar program motivasi ini dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang peranan serta tanggungjawab mereka untuk mencapai kejayaan dalam akademik dan juga dalam sahsiah. Akhir kata, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada barisan pentadbir sekolah, penceramah jemputan dan kepada pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung atas sokongan dalam menjayakan program ini. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan butiran program aktiviti kami. Pada jam 8 pagi, murid-murid tahun 6 berkumpul di perpustakaan sekolah. Dan sekitar jam 8.15 pagi, ketibaan tetamu jemputan iaitu saudara Nasri Azir serta barisan pentadbir sekolah iaitu guru besar, penolong kanan pentadbiran dan juga penolong kanan HAM. Pada jam 8.30 pagi, majlis dimulakan dengan kata alu-aluan daripada pengacara majlis iaitu saudara Abdul Aziz bin Ahmad. Kemudian setelah kata alu-aluan, ucapan ringkas daripada guru besar sekolah iaitu Puan Norida binti Abdul Aziz serta beliau dijemput untuk merasmikan program motivasi kecemerlangan pelajar tahun 6 SK Bandar Rincing sesi 2022. Setelah program dirasmikan oleh guru besar sekolah, seterusnya program dimulakan dengan menjemput saudara Nasri Azir untuk menyampaikan ceramah motivasi beliau.
Gambar-gambar berikut menunjukkan suasana sekitar program. Di sini kita dapat melihat berlakunya sesi soal jawab antara penceramah bersama para pelajar. Para pelajar menunjukkan semangat yang luar biasa apabila rakan-rakan mereka dipanggil ke hadapan untuk menjawab soalan yang diberikan oleh penceramah. Seterusnya, kita dapat lihat di sini berlakunya beberapa aktiviti yang telah dirancang oleh penceramah untuk mengisi slot motivasi pada hari berkenaan. Gambar yang pertama menunjukkan para pelajar begitu bersemangat sebelum memulakan program motivasi. Gambar kedua, para pelajar mencatat nota atau mencatat latihan yang diberikan oleh penceramah. Dan gambar ketiga menggambarkan bahawa penceramah begitu bersemangat dan begitu bertenaga sekali dalam menyampaikan ceramah motivasi beliau kepada para pelajar. Gambar di bawah juga menunjukkan aktiviti-aktiviti lain yang telah dijalankan bersama para pelajar tahun 6. Pada jam 11 pagi, majlis diteruskan dengan penyerahan sijil penghargaan oleh Guru Besar Wan Norida binti Abdul Aziz kepada penceramah jemputan iaitu Saudara Nasir Aziz. Setelah selesai sesi penyerahan sijil penghargaan kepada penceramah jemputan, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penyertaan kerjasama program oleh Guru Besar kepada Wakil Pelajar UKM. Dan sekitar jam 11.05 pagi, program penutup telah disampaikan oleh pengacara majlis. Setelah program ceramah berakhir, tidak lengkap sekiranya tiada sesi bergambar. Oleh itu, kami, pelajar UKM, telah mengambil gambar kenang-kenangan bersama-sama barisan pentadbir, para pelajar dan juga peserta-peserta program. Setelah sesi bergambar beramai-ramai, kemudian disusuli dengan sesi bergambar bersama wakil sekolah yang terdiri daripada barisan pentadbir, penceramah jemputan dan pelajar-pelajar UKM yang turut menjayakan majlis tersebut. Selesai sudah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.